Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Azri bin Azman dari kelas DIPIH 4G. Okey, untuk yang pengenalan, yang pertama, akta atau peraturan yang berkaitan dengan makanan atau kebersihan makanan manusia yang digubal oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM adalah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Yang kedua pula adalah akta dan peraturan ini dilaksanakan untuk melindungi pengguna daripada mengandungi unsur-unsur yang boleh membahayakan kesihatan sama ada dari segi penyediaan makanan, penjualan serta penggunaan sesuatu bahan makanan untuk dimakan oleh manusia. Yang ketiga pula, dalam Seksyen 13, akta makanan ini menekankan tentang denda atau hukuman kepada mana-mana orang yang menyediakan atau menjual apa-apa makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan beracun, merosakkan atau selainnya memudaratkan kesihatan. Dan yang terakhir pula adalah dalam Seksyen 13A pula melarang sesiapa yang menjual atau menyediakan apa-apa makanan yang mengandungi sebahagian atau keseluruhan daripada apa-apa bahagian binatang atau sayuran yang berpenyakit, kotor ataupun reput. Nama saya Muhammad Furqan bin Nurzi dari kelas DIPIH 4G. Saya akan menerangkan berkaitan dengan Seksyen 13 iaitu larangan terhadap penyediaan atau penjualan makanan yang memudaratkan kesihatan. Untuk Seksyen 13-1, sesiapa yang menjual atau menyediakan makanan dan didapati ada bahan beracun yang akan merosakkan atau memudaratkan kesihatan adalah satu kesalahan. Jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk Seksyen 13-2 pula, makanan adalah memudaratkan kesihatan. Perhatian hendaklah diberikan bagi maksud subseksyen -1 tadi. Ini adalah bukan sahaja kesan kepada kesihatan seseorang yang memakannya, tetapi juga terhadap kesan yang terkumpul mengikut kuantiti dalam setiap hidangan harian seseorang. Nama saya Shahlan bin Ibrahim dari kelas DIPIH 4G. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada Seksyen 13A Bahagian 1-A. Larangan menyediakan atau menjual makanan yang tidak sesuai untuk dimakan oleh manusia. Okey, mana-mana penjual yang menyediakan atau menjual makanan yang terdapat yang pertama, mempunyai bahan-bahan binatang atau sayuran yang membawa penyakit seperti kotor, reput atau busuk. Sebagai contoh, sayuran dan bahagian daging yang tidak sempurna ketika fasa penyediaan dan pemprosesan. Okey, yang kedua, terdapat anggota-anggota pada bahagian binatang yang tidak sesuai dijadikan makanan. Seperti contoh, kuku, gigi, mata dan kepala ayam. Okey, yang ketiga pula, binatang yang telah mati selain disembelih atau sebagai binatang buruan. Okey, binatang yang sudah mati selain disembelih adalah haram untuk dimakan kerana binatang tersebut tidak mematuhi hukum-hukum syarak. Okey, binatang buruan pula tidak boleh dimakan atau dijual kerana tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat buruan. Okey, kepada sesiapa yang melakukan mana-mana perkara tersebut boleh didendakan tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 8 tahun atau kedua-duanya sekali. Hai semua, saya Ahmad Basir dari kelas 4H akan membahaskan serba sedikit mengenai larangan menyediakan atau menjual makanan yang tidak sesuai untuk dimakan oleh manusia mengikut Seksyen 13A-2. Bahagian A-2 adalah bahagian di mana larangan yang kebiasaannya dilakukan oleh penyedia ataupun penjual makanan. Ini sama ada secara individu ataupun skala besar seperti penghilang, yang di mana bahagian ini mengkhususkan kesalahan serta denda yang bakal dikenakan kepada kelompok ini.
Kesalahan tersebut adalah yang dijelaskan seperti menghasilkan makanan yang mengandungi atau terdapat jirim yang tidak bersesuaian atau asing kepada sifat makanan tersebut. Seperti contohnya, penggunaan barangan yang asing seperti besi ataupun kaca dan sebagainya. Contoh lain adalah menggunakan bahan sajian yang tidak bersesuaian seperti mencampurkan bahan kimia terlarang ataupun menggunakannya secara berlebihan yang tidak mengikut apa yang ditetapkan. Mereka yang disabitkan melakukan kesalahan tadi akan didenda Rm30.000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bahagian ini digubal bertujuan mengelakkan dari sebarang risiko yang dapat menimpa individu tersebut. Assalamualaikum, saya Azim dari DP4G. Seterusnya saya akan menerangkan tentang Seksyen 13A-3 di bawah Akta Makanan 1983. Seksyen 13A-3 di bawah Akta Makanan ini adalah satu larangan yang mana dilakukan oleh pengusaha yang menyediakan atau menjual apa-apa makanan yang dibungkus menggunakan bungkusan yang rosak, sama ada bungkusan tersebut dikilangkan ataupun tidak. Hal ini juga akan menyebabkan makanan itu tercemar, kehilangan kualiti produk dan tidak lagi dapat melindungi kandungan makanan tersebut. Sebagai contoh, sebuah pengusaha kedai runcit menjual roti gardenia yang didapati pada bungkusan roti itu sudah pun bocor dan menyebabkan kandungannya rosak, serta penjual tersebut tetap menjual roti itu kepada pelanggan untuk menghabiskan stok lama di kedai mereka. Contoh lain pula, isu yang pernah berlaku di Pulau Pinang, iaitu Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP mendakwa telah mengesan produk makanan yang telah rosak dijual kepada pelanggan dengan diskaun melebihi 50% di sebuah pasaraya besar di negeri itu. Presiden CAP iaitu Muhammad Idris berkata, produk-produk tersebut telah diletakkan secara berasingan di sebuah rak khas dengan sepanduk bertulis "Reduce to Clear". Menurutnya, antara kerosakan yang dikenal pasti ialah makanan yang dijual di dalam tin yang telah kemek dengan teruk, bungkusan makanan yang koyak telah ditutup dengan pita pelekat dan tanpa tarikh luput serta tarikh luput sukar dilihat kerana dihalang label harga. Dengan perkara ini, pengusaha ataupun penjual roti itu telah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan, mereka boleh dikenakan denda yang pertama tidak melebihi RM30,000, yang kedua dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau yang terakhir boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Hakim bin Rostam dari kelas DP 4H akan teruskan dengan kesimpulan bab ini. Di Malaysia ini, kawalan ke atas keselamatan dan kualiti makanan terletak di bawah bidang kuasa KKM. Di bawah Akta Makanan 1983, KKM khususnya bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM bertanggungjawab untuk melindungi orang ramai daripada bahayanya daripada segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan mengenai perkara-perkara bersamping atau berkaitan dengannya. Setelah apa yang kita dengar dan lihat video tadi yang ditunjukkan, kita dapat mengetahui tentang larangan menyediakan atau menjual makanan yang tidak sesuai untuk dimakan oleh manusia di bawah Seksyen 13A Akta Makanan. Akta ini boleh menyebabkan mana-mana pihak terbabit dalam mengimport, mengedar, menyimpan atau menjual makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan beracun, merosakkan atau selainnya yang memudaratkan kesihatan manusia adalah satu kesalahan. Seperti yang diceritakan oleh kawan saya tadi, akta ini boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali.